Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ibrahim Al-Khawas rahimahullah berkata, sekali peristiwa aku berada di sebuah tanah lapang beberapa hari di situ. Aku tiada lihat seorang pun di situ. Maka aku merasa bosan sendirian begitu lama. Tiada siapa yang menemaniku. Tiba-tiba aku terpandang seorang pemuda berdiri di hadapanku. Aku merasa hairan dengannya, maka aku berkata, dari mana engkau ini? Jawabnya, dari dia, yakni dari Allah. Aku bertanya lagi, hendak ke mana? Jawabnya, ke dia, yakni kepada Allah. Aku pun berkata, jika engkau benar, jadikan dirimu korban baginya. Lalu pemuda itu pun menjerit sekuat hatinya sampai dia jatuh. Aku segera mendapatkannya, lalu aku dapatinya sudah mati. Aku pun berundur dari situ untuk mencari batu-batu untuk menutupnya dengan batu-batu itu. Bila aku sampai di tempatnya, aku dapati dia sudah hilang. Di situ aku terdengar suara berbisik, "Hai Ibrahim, pemuda inilah yang dicari oleh malaikat maut yang tiada ditemuinya." Aku bertanya suara itu pula, di mana dia berada sekarang? Jawab suara itu, dia dalam syurga-syurga di sungai, di tempat duduk kebenaran di sisi raja yang berkuasa. Maksud suratul Qamar ayat 55. Hai gila, jangan lalai dan masuk ke dalam rumah menerusi pintu-pintunya, yakni dari pintu-pintu pada syekh yang sifatnya fana di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka telah menjadi maknawi dan duduk di rumah pendekatan sebagai tetamu-tetamu raja. Makan tengah harinya dalam dulang besar, kemudian malamnya dengan yang lain. Pakaiannya ditukar-tukar. Dia dibawa berkeliling di seluruh kerajaannya, bumi dan langitnya, rahsia dan makrifatnya. Engkau berada di belakang tembok yang panjangnya 1 farsakh, dan engkau cuma membawa sebatang jarum sahaja. Bagaimana engkau hendak mengatasi kelebihan-kelebihan kaum itu? Mereka bila sampai sahaja ke tembok itu akan terbuka buat mereka 1000 pintu. Setiap pintu mengajaknya masuk menerusinya. Ambillah nikmat itu, lalu bekerja segera kepada pemberi nikmat. Jangan sampai dia mengikatmu sampai engkau tiada dapat bergerak. Lihat pada wajah nikmat yang engkau terima itu. Apakah ia sebenarnya nikmat atau nikmah, ini bahaya atau rahmat? Jangan engkau terpedaya dengan lahirnya sahaja. Dan jangan lupakan siapa yang memberimu nikmat itu. Jangan lihat kanan dan kiri. Lalu pandanganmu akan berbalik dari memandang yang memberi nikmat tadi. Jangan makan dari tangan dunia, kerana takut dia itu beracun. Jika dibawanya makanan kepadamu, maka lihat pada wazirmu, itu kitab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan pakai petunjuk keduanya. Jika dia telah memberi fatwanya, sabar dahulu dan jangan terburu nafsu. Dan tanya pula dirimu apa katanya, walaupun ramai yang sudah berikan fatwa. Jika engkau terus mujahadah terhadap jiwamu dan kau menahan kemahuannya, kelak dia akan berpadu dengan hati menjadi satu. Dan bila diajak berbicara dan diseru dengan ungkapan, wahai jiwa yang tenang tenteram, dia akan dedahkan khabarnya dari hati. Dan hati itu membawa berita dari rahsia. Dan rahsia membawa khabar dari Allah Azza wa Jalla. Berikan warak haknya, kemudian makanlah dan jangan peduli lagi. Berikan takwa haknya, kemudian makan dan jangan peduli lagi. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa perkara dan beberapa
taujihat, tausiat, peringatan, teguran dan nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama, bila beliau menyebut tentang hidup ini biarlah kerana Allah. Tujuan dan matlamatnya kerana Allah. Datang dan perginya kepada Allah Ta'ala. Dan seluruh penyerahan dan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah hidup yang sebenar. Yang kita diperintahkan untuk melakukannya dan bermujahadah bagi memperolehinya. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut bahawa pintu Allah ini dimasuki melalui tarbiyah, melalui didikan para guru, para ulama yang muhakkik, para ulama yang mempunyai sifat-sifat perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang persiapan dan persediaan kita bagi mendekatkan diri pada Allah. Sedangkan halangan-halangan itu banyak dan halangan-halangan itu begitu tebal dan begitu kuat. Kemudian perkara yang keempat yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ialah tentang bagaimana kita bermuamalah dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana nikmat itu boleh bertukar menjadi nikmah, nikmat menjadi bala. Dan kemudian perkara kelima yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir tentang peri pentingnya sifat warak dalam kehidupan orang beriman dan juga sifat taqwa yang menjadi suatu ukuran yang penting dan menjadi satu penapis yang utama dalam mengambil atau meninggalkan sesuatu. Baik, perkara pertama, bila diceritakan tentang kisah Ibrahim Khawas, seorang sufi agung pada zaman itu, bagaimana satu ketika sedang dia bersendirian di padang pasir dia berjalan. Maka dia rasa lama perjalanan tadi dia bersendirian. Dia kata, kalau ada seseorang yang akan menemaniku. Tiba-tiba di hadapannya ada seorang pemuda yang berada dalam perjalanan tadi. Maka beliau bertanya, kamu ni daripada mana? Menjadi kebiasaan kita tanya, dari mana, nak ke mana? Itu soalan umum kalau kita jumpa orang kita tak kenal. Kamu ni siapa? Kamu dari mana? Maka jawab orang ni, saya ni dari Allah. Lalu kata Ibrahim Khawas, habis nak ke mana ni? Maka jawabnya, saya nak pulang kepada Allah. Syekh Abdul Qadir melihat dalam perkataan orang ni, mungkin main-main, mungkin benar. Maka kata ni, kalau benar kamu ni, perjalanan kamu menuju Allah. Kamu ni dari Allah, dan nak kembali pada Allah. Maka, kamu mati kerana Allah sekarang. Minta Allah matikan kamu, kalau benar. Dalam Al-Quran, bila mana orang Yahudi mendakwa mereka anak Allah. Bila mereka mendakwa mereka kekasih Allah. Maka Allah mencabar mereka supaya mohon supaya mati. Kalau betul kamu kekasih Allah, maka mohon mati. Dan saya orang yang bohong dalam dakwaannya, dia kekasih Allah, dia cinta Allah, maka dia akan takut untuk mohon mati. Pasti takut. Kerana itu Allah menceritakan bila dalam suratul Jumaah, bila Yahudi mendakwa demikian. Qul in za'amtum annakum awliya'ullah wa ahibba'uh. Katakanlah kalau kau mendakwa kamulah kekasih-kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Fatamannawul maut. Maka sila bercita-cita mati. Walan yatamannahu abada. Mereka tak akan berani cita-cita mati. Bima qaddamat aydihim. Sebab buat dosa banyak. Tak akan berani. Sebab mereka nak terus buat dosa. Tuan-tuan di sini, daripada kisah ini, kalau seorang itu benar dengan Allah, dia tak akan takut mati. Bukan tak akan takut mati maksud sombong. Bukan maksudnya. Itulah dia, hakikat yang dipahami. Hidup akan mati. Dan itulah matlamat yang dia akan lalui. Kerana untuk bertemu dengan Allah, mesti mati. Untuk masuk syurga, mesti mati. Untuk mendapat redha Allah, mesti mati. Untuk menunjukkan benar seorang dengan Allah, maka mati. Mati menjadi ukuran.
Kerana orang-orang Yahudi, orang Kristian, bahkan orang kafir, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin minhum. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana mimma ta'udun. Mereka bercita-cita kalau dapat umur 1000 tahun. Maksud umur 1000 tahun ni bukanlah 1000, maksudnya kalau boleh nak hidup selalu sentiasa. Kerana orang beriman, dia akan memilih mati dalam banyak tempat. Yang pertama, dia akan memilih mati bila mana dia mengetahui dengan mati tadi Allah redha padanya. Dia akan memilih mati. Yang kedua, dia akan memilih mati bila dibimbangkan agamanya. Rasulullah menyebut, di antara tanda akhir zaman, orang beriman lalu kerana fitnah agama begitu kuat. Dan orang beriman lalu dia kawasan perkuburan lalu berkata, ya laitani makanahu, kalau saya mati. Al-Imam Al-Bukhari, waktu dia berhadapan dengan fitnah agama, pemerintah yang menyelewengkan agama. Dia yang akan menjaga agama ni dua, pemerintah dengan ulama. Kalau sekiranya pemerintah menyeleweng dari agama, maka tinggal ulama yang mempertahankannya. Biasa berlaku penyeleweng agama daripada pemerintah. Bila pemerintah mula menyeleweng agama, maka agama ni akan jadi fitnah besar. Berbanding pada ulama, kalau ada yang selewengkan agama, kan akan ada ulama-ulama lain membetulkan. Maka dia tak boleh pergi jauh. Tapi bila pemimpin, bengkok habis. Dan dia menggunakan kekuasaan. Sebab itu kita nak lihat bila agama ini sempurna, bila ulama'nya adalah pemimpin. Maka sempurna agama. Sebagaimana antara agama itu ada pemisahan antara pemimpin dan ulama', selagi itu dia tak kuat. Dia tak kuat, dia ada tarik dan tolaknya. Dia akan tegang waktu dalam keadaan tertentu. Kita tengok dalam, kalau tuan-tuan baca sejarah Islam, bila ulama' itu menjadi pemerintah, maka stabil. Dan bila Nabi itu jadi pemerintah, maka stabil. Ada kadang-kadang pemerintah, Nabinya penasihat. Nabi menasihat itu pemerintah. Maka dia tak akan kuat sehingga Nabi itu menjadi pemerintah. Lalu dia akan kuat. Sebagaimana kisah Talut, dia memerintah. Dan Nabi Daud menjadi penasihatnya. Sehinggalah dia diturunkan untuk dinaik. Untuk Nabi Allah Daud naik. Maka sempurna urusannya. Diikuti dengan Nabi Allah Sulaiman. Sebagaimana kisah Bani Israel. Bila pemimpin mereka bukan daripada nabinya, maka mula mereka bertindak membunuh nabi-nabi. Kerana bila pemimpin menganggap ulama' itu pencabarnya, maka itulah kerosakan. Pemimpin tak boleh menganggap ulama' pencabar mereka. Tetapi ulama' penasihat dan penegur mereka. Kalau pemimpin atau pemerintah menganggap ulama' pencabar mereka, maka kita akan lihat kerosakan agama yang mereka bawa. Dengan halang orang tu, halang orang ni, dan macam-macam cara. Baik, saya sebut kedua, tanda seorang itu benar iman dalam bab kematian. Dia minta mati bila takut fitnah agama. Dan kita contohkan Imam Bukhari. Lalu Imam Bukhari berdoa supaya Allah matikan dia. Maka Allah matikan dia. Kenapa? Takut fitnah agama. Dan yang ketiga, seorang benar-benar iman, dia nak mati bila dengan mati tadi boleh membela agama. Maka ini disebut orang mati syahid. Syuhada. Dia masuk perang tu, dia fikir mati, dia tak fikir lain. Kerana dia fikir matilah, maka Allah berikan kemenangan. Orang yang berperang berfikir mati, berbanding orang berperang berfikir hidup. Satu benda berbeza. Sebab itu seorang panglima tentera Islam berkata pada panglima Rostam, kami membawa tentera yang cintakan mati sebagaimana kamu cintakan hidup. Lalu ini menakutkan panglima Rostam, panglima Parsi. Kami bawa pejuang-pejuang kami ini ialah orang yang cintakan mati sebagaimana kamu cintakan hidup. Dan ini punca kemenangan tentera Islam. Artinya, bila saya sebut tadi, sifat orang beriman, dia nak mati bila tahu Allah redha, dia nak mati. Anytime, saya nak mati. Kalau Allah redha saya nak mati. Kalau Allah redha saya sekarang, saya nak mati. Kalau disebut pilihan mati, apapun yang menentukannya Allah. Cuma kita cerita tentang seorang yang benar-benar dengan Allah, dia tak takut mati. Tak takut mati bukan maksud dia sombong cerita kau, aku tak takut mati. Bukan cerita dengan sombong. Cerita tentang apa yang dia fahami selepas kematian.
Yang dipahami sebagai kematian adalah pertemuan dengan Allah, rahmat Allah, syurga Allah, kasih sayang Allah. Dek kerana itu dia nak mati. Bukan dia nak action depan orang, saya berani mati, tak takut. Malaikat maut datang saya senyum je, ini orang sombong. Sebab dia tak bercakap apa selepas mati, dia bercakap dia berani menghadapi mati untuk tunjukkan dia kuat pada orang lain. Dan orang ni tak lama. Jadi seorang yang benar iman, dia akan bercicir nak mati bila dia tahu Allah redha padanya. Dan bila tahu dia takut terfitnah agama yang ada pada dirinya, baik saya mati, maka dia akan doa. Dan bila mana dia merasakan bahawa dengan matinya agama akan naik, sanggup mati. Kalau sebab saya mati, agama naik. Ini berlaku pada Ashabul Ukhdud. Seorang budak yang sanggup mati, dengan cara matilah agama itu akan naik. Maka dia mengajar raja bagaimana cara bunuh dia. Nak bunuh saya boleh. Dengan syarat ambil panah saya, baca bismillah dengan nama Tuhan saya, bukan awak. Dan panah saya di khalayak ramai. Akhirnya dia pun mati. Lalu orang ramai berkata, dia mati kerana Tuhan budak tadi. Artinya Allah yang mengizinkan dia mati, bukan raja itu ada kuasa. Maka dia orang yang mati, dengannya dia akan menyuburkan agama Allah. Dia sangat mati. Maka ini sifat orang beriman. Ada pun orang Yahudi, Allah sebut dalam Al-Quran, bila mereka mendakwa anak Allah, Allah kata, fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Sila bercita-cita mati kalau betul. Kalau betul, sila cita-cita mati. Cuba cakap, ya Allah, matikan aku sekarang. Cuba doa. Takut. Dia takut. Kalau itu orang beriman, dia ajar berdoa untuk mati dalam beberapa keadaan. Yang pertama, kita berdoa mati dalam husnul khatimah. Ini makna umum. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Dan ini sebahagian daripada permintaan kita dan doa. Selain daripada kita minta dunia tu, dunia ni, kita juga minta mati, husnul khatimah. Ini orang beriman, dia minta mati, husnul khatimah. Yang kedua, orang beriman minta mati di tanah yang mulia, di tempat yang mulia. Sebagaimana diajar, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a an yamuta fi ahadi haramain falyamut. Siapa yang mampu mati di salah satu daripada tanah haram, maka matilah. Maknanya sunat kita doa, ya Allah matikan aku di negeri haram, di negeri Rasulmu, di tanah haram ini. Antara doa Umar Al-Khattab selepas dia balik haji, Allahumma tawaffani fi baladi Rasulik. Ya Allah matikan aku di negeri Rasulmu. Wala Umar ketika itu sihat, kuat, wala afiat. Sebab di antara doa yang mustajab, doa orang yang menunaikan haji dan doa yang dilakukan selepas haji. Sebab ketika habis haji, orang ni diampunkan dosa bagikan bayi kecil. Maka waktu dia doa, mustajab. Umar Al-Khattab sebelum dia balik ke Madinah, maka dia pun doa, Allahumma tawaffani fi baladi Rasulik. Ya Allah matikan aku di negeri Rasul. Dan Allah mustajabkan. Maka beliau pun mati. Maka ini cara yang Allah ajar orang beriman mati. Doa biar husnul khatimah. Doa biar mati di dua tanah halal. Dengan makna umum. Baik, lalu ini yang saya nak syarahkan atau nak fahamkan kita. Bila Ibrahim Khawas jumpa seorang lelaki yang berkata, saya ini dari Allah dan kepada Allah. Dan memang itu sebenarnya dalam ungkapan dan ucapan kita bila menerima berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni dari Allah dan pada Allah kita kembali. Dari Allah kita datang, kepadanya kita kembali. Ia maklum. Dan orang beriman faham noktah permulaan dan noktah pengakhiran. Permulaan kita bermula dari Allah dan pengakhiran kita pada Allah. Kita memang datang dari Allah. Yani Allah yang ciptakan kita. Allah yang menciptakan, mewujudkan kita. Dan kita akan berakhir di sisi Allah. Kepada Allah kita akan kembali. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat yang Allah perintahkan bagi mengambil nyawa kamu itu pasti akan mencabut dan mengambil nyawa kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan pada Tuhan kamu. Malaikat ambil untuk kembalikan kepada Allah. Maka ini hakikat kita. Kalau benar kita bahawa kita datang dari Allah dan pulang pada Allah, pasti kita akan mati dan keadaan baik. Maka lelaki ini pun mati.
Maka bila Khawas pun nak tanam dia, carilah batu-batu nak tutup. Gali lubang tutup. Tiba-tiba dapati mayatnya hilang. Sebagai satu karamah pada dia. Tentang cerita mayat hilang. Kerana kesolehan ini pernah kita cerita banyak. Berapa orang sahabat Rasulullah yang berlaku kepada mereka. Termasuk kisah Khubayb bin Adi. Waktu Rasulullah menyuruh pada sahabat menyelamatkan mayatnya. Khubayb bin Adi waktu ditawan, diseksa di kawasan bernama Tan'im. Lalu orang kafir berkata di Quraisy Mekah, maukah kamu supaya Muhammad menggantikan tempat kamu, kami seksa dia dan kamu yang lepas. Dia kata, demi Allah, aku tidak akan redha kalau sekiranya Nabi Muhammad itu dicocok walaupun dengan satu duri yang kecil. Tidak mungkin aku redha. Biar aku matilah. Akhirnya dia dikelar satu persatu anggota badannya, kemudian dibunuh syahid. Maka berita ini sampai kepada Nabi SAW. Rasulullah menyuruh para sahabat menyelamatkan mayat. Kalau orang Islam diperintahkan menyelamatkan orang Islam, hidup atau mati. Kalau mayat pun kena ambil juga mayat. Maka sahabat ni pun pergi. Berapa orang? Ni komando ni yang buat khas, operasi khas. Dan waktu mereka menurunkan mayat Khubayb bin Adi untuk mengeluarkannya daripada Mekah menuju ke Madinah, tiba-tiba mayatnya pun hilang. Dan tidak diketahui. Dan banyak kisah yang lain yang disebut oleh Imam Suyuti dalam kitab beliau waktu kita pernah belajar dulu. Jadi khulasah atau kesimpulan, bila seorang benar dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan kematian yang baik baginya. Sebab itu kita menilai orang bagaimana kematiannya. Dalam hadis Nabi menyatakan, innamal ibratu bil khawatim. Nilai seseorang bagaimana kesudahannya. Mungkin dalam muamalah biasa, kita mungkin anggap dia hipokrit, kita mungkin anggap dia bohong, tapi bila dia mati, maka zahir kebenarannya. Mungkin dalam muamalah biasa, kita nampak dia macam biasa-biasa aja. Okey, macam biasa. Tapi bila mati, menunjukkan dia luar biasa. Orangnya lain. Maka di sini kita menilai seseorang pada kesudahannya, bukan pada permulaan. Kesilapan kita bila menilai seseorang pada permulaan. Asas seseorang itu bagaimana ia berakhir. Bila berakhirnya baik, maka itulah tanda penerimaan kehidupannya daripada awal lagi. Tapi kalau berakhir yang tidak baik, maka itu urusan Allah Ta'ala. Urusan Allah Ta'ala apakah Allah akan mengampuninya atau tidak. Bukan bila keadaan tak baik kita, oh teruk dah ni ahli neraka tak. Itu urusan Allah. Bila benda tu baik, maka satu kemuliaan dia. Tapi kalau kita tengok, dia mati, muka hitam macam, kita tak kata, oh ahli neraka rupanya dia baru tahu. Bukan, diam. Itu urusan Allah. Wa imma Allah nak mengampuni dia, wa imma Allah Ta'ala nak menghukuminya, maka urusan Allah. Maka saya jadikan apa yang berlaku itu pengajaran. Bukan untuk saya melengendahkan. Kerana mayat ni tuan-tuan, dia ada disebut sebagai hormah kemuliaan dia. Jangan cakap lebih-lebih. Sebab itu orang yang kerjanya mandi jenazah, dia kena amanah. Waktu dia melihat yang baik, maka dia ceritakan. Waktu dia melihat tak baik, maka dia diam. Itu maksud amanah. Sebab kita kalau cerita benda baik, tak ada masalah, okeylah. Sama juga kita bergaul dengan orang. Sama juga kita pergi rumah orang, itu amanah. Waktu kita tengok benda baik, cerita ke orang. Tapi waktu tengok benda tak baik, maka diam. Bukan tengok benda baik pun diam, tengok benda tu pun diam. Itu tak amanah, tak sempurna amanah. Maksud kita diam pada perkara yang tak patut kita cakap. Tuan-tuan bersahabat dengan dia. Hak baik dia tu, pemurah dia, cakna dia, bagus kawan dia. Tapi yang tak baik jangan ceritalah. Yang dia berdengkur kuat, yang dia suka gini-gini, itu diam sudahlah. Diam. Tapi kalau kita diam dua-dua pula, hak baik tak cerita, hak jahat tak cerita, ini tak boleh jadi kawan. Yang jenis cerita jahat pula, baik tak nak cerita, ini sebenarnya musuh. Yang baik dia cerita dan yang tak baik dia diamkan, ini sahabat. Tuan-tuan nak tengok orang tu namanya sahabat, dia banyak cerita hal baik kita, berbanding tak baik pada orang lain, itu sahabat kita. Pegang dia. Kalau kita tengok dia cerita belaka, baik cerita, buruk cerita, itu lalang. Maka jangan dijadikan sahabat karib. Itu sahabat biasa-biasa. Waktu kita berkawan dengan dia, maka hati-hati. Jangan cerita pribadi kita. Sebab dia jenis cerita belaka. Jenis muluk-muluk yang boleh lepas.
Waktu kita kawan pula orang yang buruk cerita, baik tak cerita, ini benar-benar musuh. Dan waktu kita kawan seorang yang benda baik pun tak cerita, benda buruk pun tak cerita, tak cerita ni diam, oh ini bukan kawan. Dan ini juga tak boleh dipercayai. Habis dia tak cerita, dia jadi diam. Dia tak naikkan kita, dia tak turunkan, diam. Orang ni tuan-tuan, bolehlah kita sembang dengan dia, tapi bukan juga tidak boleh jadikan sahabat. Kerana dia tak beri keuntungan pada kita. Dia macam kita menega, untung tak, rugi pun tak. Nak menega tak? Tak payah. Dia ni tengah-tengah, untung pun tak, rugi pun tak, maka tak payah juga. Walaupun tak jadi musuh, tapi dia tak beri manfaat. Kawan kita ialah orang yang bila dia berkawan, dia nampak kebaikan. Dan bila nampak keaiban, dia tutup. Dan bila bertemu dengan orang pula, orang tu bercakap keaiban kita, dia akan pertahankan kita. Waktu dia bercakap, orang lain bercakap kebaikan kita, dia akan tambah ceritanya bahawa orang ni betul baik, lebih baik daripada kamu sangka. Waktu orang bercakap tentang jahat kawan dia, dia tak macam tu, saya kenal dia, ini betul-betul kawan. Kalau jumpa kawan macam ni, pegang dia. Kalau jumpa kawan macam ni, pelihara dia. Kalau jumpa kawan macam ni, inilah sahabat akhirat. Jadi jangan mudah sebut letak nama sahabat akhirat, sampai kita tahu bagaimana muamalah dia di belakang kita. Macam mana saya nak tahu dia puji saya, dia tak kutuk saya? Cukup kamu tengok, kalau dia duduk depan kamu, dia cerita tak hal orang lain, dia kutuk tak orang lain. Kalau dia kutuk, berarti dia juga kutuk kamu. Duduk depan kita, dia kutuk kawan lain. Memang sama dah tu. Dia duduk kawan lain, dia kutuk kita. Isi sama. Dia tak ada beza. So, bila orang tu dia buat satu keburukan, dia akan buat keburukan pada tempat lain. Jangan pernah rasa seronok bila orang buat keburukan di hadapan kita. Tentang hal orang lain, kan dia juga akan buat keburukan tentang kita pada tempat lain. Dan jangan seronok kalau orang datang jumpa kita, burukkan orang. Jangan seronok. Kan juga akan burukkan kita di hadapan orang tu. Terutama kita tengok, dia duduk buruk-burukkan orang tu, tapi kawan lagi. Ni ada tak betul. Patut dah buruk jangan kawan lah. Tak, dia masih kawan. Berarti dia juga buruk-burukkan kita depan. Maka hati-hati dengan kawan-kawan macam baik. Kembali kepada itu noktah kita pertama, iaitu bagaimana benar hidup kerana Allah. Noktah yang kedua, bila Syekh Abdul Qadir mengatakan, hei gila jangan lalai. Hei gila jangan lalai. Kita boleh sebut kata hei gila, orang yang gila. Apa maksud gila dalam bahasa kita? Orang tak ada otak, tak ada akal. Orang yang buat ikut kebiasaan, tapi bukan buat ikut ilmu dan pengetahuan. Tetapi orang gila, dia pun buat sesuatu tapi kebiasaan lah. Kalau kebiasaan dia berjalan, dia jalan je, sampailah dia penat. Kalau kebiasaan makan, dia makan. Gila, maka hidupnya seperti binatang. Dia berdasarkan kebiasaan. Biasa macam tu. Pagi-pagi keluar, dia pun keluar, lepas tu balik. Dia tak akan beri manfaat pada orang. Dan masalah memberi mudarat, tengok keadaan jenis gila. Ada gila memudaratkan orang, ada gila tak, ada gila seorang-seorang dia je. Tapi yang jelas orang gila tak akan beri manfaat. Tidak pada dirinya, tidak juga pada orang lain. Maka ini nilai gila. Maksud Syekh Abdul Qadir, gila di sini bukanlah orang gila yang tuan-tuan faham gila. Tapi cara kita berfikir ni gila. Bila kita sebut berfikir ni gila macam ni, kita tak berfikir perkara yang beri manfaat pada diri kita dan manfaat pada orang lain dengan sebenar. Tuan-tuan, orang kumpulkan dunia lalu lupakan akhirat, ini gila. Sebab dia tak fikir manfaat sebenar di hari akhirat kelak. Dia tak fikir dunia ni sementara dan ujian, bukan tempat destinasi dia. Dia tak nampak ke ramai orang mati yang menunjukkan ia bukan tempat tinggal. Kalau ini tempat tinggal, takkan ada orang mati kat sini. Ini disebut oleh Imam Syafi'i, falamma nadharu fiha alimu annaha laysat lil hayy watana. Bila orang cerdik melihat dunia secara mendalam, maka dia mengetahui ini bukan tempat tinggal orang yang hidup. Dunia ni tempat orang mati, bukan tempat orang hidup. Cuma bila mati tu yang menjadi persoalannya. Dunia ni bukan tempat orang hidup, tempat orang mati. Dunia adalah kubur. Kubur yang luas. Pejang celek, kita tunggu apa? Kita bukan tunggu hidup, kita tunggu mati. Awak tunggu apa? Tunggu mati. Semua kita tunggu mati.
Kalau kita kata awak akan mati kan, ya. Bukankah awak akan tunggu mati? Ya. Tapi mudah-mudahan belum lagi lah. Biarlah sempat kahwin dulu. Biarlah sempat beranak cucu dulu. Tapi kita semua tahu kita menunggu mati. Saya menunggu mati, tuan-tuan menunggu mati. Kita membilang usia kita, umur kita. Setiap tahun bertambah. Kita bertambah itu bukan maksud kita akan makin kekal di dunia. Kita makin akan hilang di dunia. Kan hilang umur kita berarti hilang sebahagian daripada hidup kita. Kita dah sambut birthday 30 tahun, 40 tahun. Berarti sebahagian umur kita dah habis. Kita menunggu pada satu jarak yang kita tak tahu berapa meter lagi, berapa saat lagi. Baik, ini kita sebut orang gila. Tak fikir macam sepatutnya. Baik, kalau kamu nak masuk rumah, masuk ke pintu. Baik, logik. Tuan-tuan nak masuk rumah, masuk ke pintu. Kalau tuan-tuan tengok pintu tertutup, kita pun tak masuk. Walau tingkap dia terbuka. Logiknya kita tak masuk lah. Walaupun kita tengok dinding-dindingnya rapuh untuk dipecahkan. Boleh je pecah je lah. Rapuh. Tapi kita tak akan berbuat demikian. Bagaimana pintu tu tertutup? Maka kita tak akan masuk. Baik, ini maksud kita. Kalau kita nak bercakap beragama, ikut pintu dia. Dan ikut tingkap. Awak tak ada kelayakan beragama, awak jangan cakap. Awak nampak, oh agama ni macam semua orang boleh cakap ni. Saya pun nak cakap juga. Jangan. Macam saya katakan rumah ni. Kalaupun kita nampak dindingnya lebih rapuh, boleh je ikut dinding. Kita jangan buat. Tetap rumah tu ikut nilainya pintu. Pintu. Atau mana-mana tempat kita akan masuk ikut pintu. Wadkhulul buyuta min abwabiha, dan masuklah rumah itu melalui pintu. Baik. Ini tashbih perumpamaan Syekh Abdul Qadir. Kita nak masuk rumah. Rumah di sini bukanlah rumah biasa tu. Maksudnya kita nak menjadi di kalangan orang-orang yang faham agama. Nak masuk dalam rumah yang kita maksudkan ialah orang yang berada dalam penjagaan Allah Ta'ala. Mesti melalui pintu. Pintunya apa? Melalui guru-guru, syekh. Tok guru yang macam mana? Tok guru yang sifatnya fana, maksudnya tidak pandang dunia. Dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak cari tok guru macam ni. Tok guru yang dia tahu nilai dunia. Bukan dia pula cinta dunia. Lebih daripada kita cinta dunia. Dia tak cintakan dunia. Ya, dia berurusan dengan dunia tapi tidak cinta. Ya, dia hidup di dunia tapi tak terpengaruh dan tak digilai oleh dunia. Dia tahu bagaimana nak deal dengan dunia. Dia tahu. Umpama seorang yang tahu bagaimana nak bermuamalah dengan binatang buas. Dia tahu. Yang saya selalu analogikan. Orang walaupun dia ada ilmu singa, dia boleh tundukkan singa. Dia boleh jinakkan singa. Dia boleh tolong suap makanan singa. Ibu gosok gigi singa. Dia tak akan mungkin tidur dengan singa. Dia tahu bila dia lalai sedikit singa tu faham dia. Ada tak tuan-tuan tengok orang jenis dengan buaya, bagus dengan buaya. Dia boleh buat persembahan buaya. Tolong nganga mulut buaya. Dia letak kepala dia. Tapi nak boleh letak kepala tu habis jampi baca. Semua kena senyap. Cuba seorang sergah. Tertutup pintu mulut buaya. Dia pun masuk slow dan kadang, jangan tutup. Jangan tutup. Dan dia tak akan berani tidur dengan buaya. Takkan. Kalau dia pun tidur, dia tak lena. Tak lena. Dia tahu bahaya. Kita, kalau seorang tu betul-betul fana dengan dunia. Sekalipun kita nampak dia macam ambil dunia, dia tak akan lena dengan dunia. Dia tahu dunia ni apa. Dunia ni lebih ganas pada buaya tu. Singa. Saya tak mungkin tidur dengan tenang dengan dia, saya beringat. Ingat. Kita kerja, dengar je bang, azan. Azan ini menghilangkan kesibukan kerja kita. Dengan cepat. Azan di sisi orang beriman lebih kuat didengari daripada melalui frekuensi suaranya. Kerana orang beriman mendengar azan itu dengan hatinya. Orang jahil mendengar azan ikut telinga. Itu dia kata bingit dan mengganggu. Orang beriman dengar dengan hati. Sekalipun azan tu slow tapi seruangnya kuat dalam hati. Ini waktu solat, berhenti. Dia tak mungkin melihat apa lagi kelazatan pada perkara lain sebagaimana dia tak solat. Dia pun nampak benda ni kena segerakan sebab saya nak solat. Tak boleh ni. Cepatnya azan dah ni. Dia boleh nampak benda lain semua tak penting bila dia dengar saja azan solat. Kenapa dia ada iman? Dengar je azan. Baik azan subuh. Sampailah azan isyak.
Semua azan ini macam lebih penting daripada alam untuk membangunkan dia dari tidur, kerana azan membangunkan hatinya daripada kelenaan, daripada kelalaian. Kalau alam jam tu kalau bunyikan kita pun alert jugalah, tapi bangunkan kita dari tidur. Ini azan bangunkan roh kita dan jiwa kita dari kelalaian. Sebab itu alam tu lagi kuat di sisi orang beriman. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut, siapa nak belajar agama, nak faham agama, nak dekat dengan Allah, maka dia kena ada guru. Dan gurunya mesti ahli fana dan ahli ta'at, yang betul-betul ta'at kepada Allah Ta'ala, yang telah zahir mereka ini dalam dekatnya dengan Allah Ta'ala. Bila Syekh Abdul Qadir sebut macam ni, mereka telah menjadi maknawi. Baik. Apa maksud mereka telah menjadi maknawi? Mereka tidak melihat pada zahir. Mereka melihat sesuatu sudut, suatu perkara secara maknawi. Tuan-tuan, kita melihat puasa apa? Kita melihat puasa raya. Kita melihat zakat apa? Kita melihat zakat ni bebanan kewangan. Kena keluar zakat. Kena ni. Ada satu. Kita tak nampak maknawi dia. Kalau kita nampak maknawinya lain. Kita nampak puasa tadi ialah keuntungan kita. Kita nampak puasa tadi ialah pendekatan dengan Allah. Maka kita akan lupa raya. Tapi orang jahil melihat puasa tu raya, belum puasa dah main lagu raya. Sebab dia nampak puasa tu raya. Tapi seorang melihat maknawi lain. Kita melihat solat macam mana? Umum melihat solat beban, berat, susah. Macam ganggu sikit kita punya aktiviti. Jadi sebagai mereka kata, jangan solat, ganggu nanti aktiviti. Malah mereka masih lagi mengaku Islam. Tapi mereka melihat solat dengan maknawi. Ia adalah perhubungan bercakap dengan Allah. Menghilangkan beban. Solat itu bukan beban, tapi hilangkan beban. Solat itu kerihatan, bukannya kesibukan. Sehingga Nabi menamakan solat itu sebagai rahah. Rahah, kerihatan. Ya Bilal, arihna bis solat. Wahai Bilal, rehatkan kita dengan solat. Maksudnya isyarat iqamah. Yo, kami nak berehat dah ni. Dengan solat. Orang beriman, dia berehat daripada kesibukan dunia dengan solat. Tapi orang lemah imannya melihat solat itu menyibukkan dia, maka dia meninggalkannya. Kan dia tidak melihat secara maknawi. Baca Quran. Tuan-tuan tengok Quran baca tu macam mana? Baca. Hari ni tak dang lah baca Quran, Ustaz. Sebab kita melihat Quran itu sebagai bebanan membacanya. Kita tidak melihat secara maknawinya. Kalau kita maknawi Quran ini, kita bercakap dengan Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada, kita cerita kalau kita ada orang kita sayang lah. Masa muda kita ada kekasih ke, kita ada bini yang kita sayang. Bukankah waktu bercakap ni kita tak rasa itu waktu membazir? Bahkan ini waktu yang paling seronok. Seronok. Cakap orang kita sayang, seronok tak? Seronok Ustaz, kalau boleh nak cakap tak nak makan. Sini saya sayang isteri saya, ni saya sayang suami saya. Kita duduk cakap. Tak makan pun tak apalah, kita cakap. Seronok. Sampai tengah malam. Sampai tak bangun subuh. Memang seronok cakap. Kalau kita melihat Al-Quran secara maknawi itu bercakap dengan Allah, kita tak akan rasa beban. Tuan-tuan boleh baca 5 juzuk sehari, even 10 juzuk, even semua 30 juzuk. Maka kita nak cari guru yang melihat sesuatu dengan maknawi dia. Bukan melihat pada zahirnya. Dan duduk di rumah pendekatan sebagai tetamu raja, makan tengah hari dengan dulang besar. Ni nak faham ibarat tasawuf. Makan dengan dulang besar. Bukan maksud mereka makan makanan. Mereka sentiasa berada dalam kenikmatan beribadat. Sebab dalam istilah para sufi, bila menyebut makanan, ialah ketaatan. Makanan rohani. Kita sebut makanan zahir, makanan rohani. Bila sebut dulang, maksudnya ialah ruang, peluang, makanan di dalamnya untuk mereka mentaati Allah. Mereka seolah-olah macam pagi dan petang dibentangi dengan dulang-dulang makanan untuk mereka berseronok. Yang ini mereka pagi dan petang dalam kelapangan beribadat. Tentu orang beriman yang dekat dengan Allah, dia sentiasa merasa lapang dalam ibadat dan merasa sibuk dalam urusan dunia. Tapi orang yang sebaliknya, dia sentiasa merasa lapang dalam urusan dunia tapi sibuk dalam ibadat. Maksudnya, bab dunia semua dia boleh lapangkan. Boleh. Asal dunia boleh. Akhirat tak dang lah, sakit lutut lah, sakit belakang, sakit kepala, habis sakit keluar. Kalau bab dunia, sihat belaka. Mana kalau orang beriman pula, kalau bab akhirat dia sihat belaka.
Ubat dunia tak ada. Saya ada urusan. Saya. Kenapa dia tak nak sibuk dulu? Betul ada seorang ulama. Namanya As-Salimi. Abdul Rahman As-Salimi. Ada kata As-Sulaimi. Dia ni macam stroke. Tapi bila dia dengar azan, dia sihat. Dia sihat. Dia ambil wuduk. Dia solat. Lepas solat, jatuh balik. Setiap kali dia mendengar tu, dia rasa macam kuat. Lepas tu dia lemah balik. Jadi kalau kita tengok kita lah, kita nak muhasabah. Kita ni kalau dengar panggilan dunia rasa kuat. Dengar panggilan dunia, oh, sihat. Ni ajak konvoi, terus sihat. Lutut goyang pun, okey, kuat. Yang tua pun rasa muda. Sebab apa? Benda kita suka. Ni ajak megah pun boleh. Mata rabun dia terang. Ajak baca kitab rabun mata lah tak nampak. Ni lubang kau jauh tu kecil, nampak pula dia tu. Sebab apa? Itu kesibukan. Boleh dia megah. Bukan saya kata megah tu salah. Nak cerita macam mana kecenderungan. Yang kita nak maksudkan makan dalam dulang besar. Maksudnya orang yang bertakwa pada Allah. Allah lapangkan dia bila nak buat benda akhirat. Dan Allah jadikan dia rasa manis dan seronok. Lapang. Tapi tanda Allah Ta'ala tak nak kita. Tak peduli kita. Bila kita jadi sibuk dalam urusan agama. Macam tak dan ni. Salat Jumaat macam tak dan. Baca Quran macam tak dan. Menuntut ilmu macam tak dan. Semua agama semua tak dan. Walau jarak dekat sebelah rumah. Tapi kalau benda dunia ni, Kuala Lumpur. Kerabi. Sampai. Maaf Ustaz, saya nak kerabi meeting. Oh, sampai. Rumah sebelah masjid tak sampai. Jalan kaki. Kenapa? Apa yang dihidangkan pada dia? Yang kalau hidangan itu dunia, dia akan merasa segala makanan dunia. Yang berakhir dengan segala penyakitnya. Tapi kalau orang tu dekat taat pada Allah, dia diberi lapang waktunya untuk taat. Kemudian dia menikmati keindahan dalam taat. Ini yang dimaksudkan dia beri dulang dan letakkan makanan lazat. Pagi dan petang. Dia pagi sibuk ibadat. Petang juga, malamnya juga begitu. Baik, bila beliau menyebut pakaiannya ditukar-tukar, dia dibawa keliling seluruh kerajaan, bumi dan langit, rahsia dan makrifat. Apa maksud pakaian ditukar-tukar? Pakaian ini juga merujuk kepada agama. Agama. Dan merujuk kepada marwah. Kita kalau mimpi berada dalam keadaan berpakaian, berarti kita bermimpi berada dalam keadaan agama. Kita bermimpi menanggalkan pakaian, berarti kita berada dalam musibah agama. Pakaian itu melambangkan agama. Pakaian. Yang Allah sebut dalam Quran, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu lebih baik. Di dalam takbir mimpi, kalau kita mimpi pakaian kita tak ada, mana agama kita ada masalah. Kalau kita mimpi berpakaian, berarti kita berada dalam agama. Baik, jadi bila Syekh Abdul Qadir menyebut pakaian ditukar-tukar, maknanya sentiasa dalam agamanya itu ada peningkatan. Makin kuat. Ditukar-tukar, dinaik. Kemudian dibawa berkeliling seluruh kerajaan. Maka dia melihat segala kebesaran Allah. Di buminya, di langitnya. Dia melihat rahsia dan makrifat. Baik, kita kalau sebut rahsia dan makrifat, apa maksud rahsia? Tentang kalau kita sebut tentang rahsia apa dia? Berarti tuan-tuan dapat sesuatu daripada orang tertentu yang tak boleh dihebohkan. Maka rahsia. Kita kalau tengok orang kalau dia dekat dengan raja, berarti apa? Dia banyak rahsia. Orang baik dengan Perdana Menteri, duduk dekat, jadi pegawai Perdana Menteri atau menteri, maknanya dia ada rahsia. Tuan-tuan nampak dia orang ada rahsia banyak. Dan dia tak akan semudah itu akan beritahu rahsia. Kita kan kalau menteri-menteri kita angkat sumpah. Apa yang mereka angkat sumpah? Memelihara akhtar rahsia. Itu angkat sumpah dia. Tetapi kalau kita tengok akhtar rahsia, apa sangat negara ni? Menteri Pertahanan kena angkat sumpah. Angkat rahsia ni. Angkat sumpah untuk pelihara rahsia negara. Pada menteri pun sama. Semua. Hatta raja pun waktu dia angkat sumpah jadi raja untuk memelihara tentang rahsia negara. Baik, apa maksud rahsia negara? Yang kalau dia beritahu, maka negara ini mungkin diserang. Mungkin lemah. Yang kalau beritahu, mungkin musuh ambil peluang untuk sekian-sekian. Baik, itu kita faham tentang rahsia dunia. Maka apa maksud rahsia Allah? Ya, Allah tak ada benda yang mengurangkan atau melemahkan Allah dan rahsianya. Tapi Allah Ta'ala menguji
Setiap orang dengan rahsia Allah. Tetapi bila kita bercakap agama, atau benda yang Allah amanahkan kita, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, supaya kita tak bercakap lebih tinggi daripada otak mereka, supaya mereka tidak mendustakan Allah dan Rasul. Jangan kita penyebab orang menghina agama kita dalam percakapan, dalam perbuatan. Kita ni duta kepada agama Allah. Jangan perbuatan kita mengundang fitnah pada agama kita. Maka kita kena pandai jaga rahsia yang akan menguatkan agama. Tapi di sisi golongan sufi, apa maksud rahsia? Jangan bercakap tentang kelebihan diri anda di hadapan orang lain. Kerana Allah Ta'ala tak suka seorang, bila Allah beri kelebihan, lalu dia berbangga kelebihan itu pada depan orang lain. Allah tak suka. Melainkan Allah akan ambil balik. Kata orang Allah beri kita kelebihan comel. Kita comel. Lawa. Katakan. Mak lawa, ayah lawa. Kita pun lawa yang tinggi pun cukup. Maka itu bukan teknik untuk kita hina orang lain. Waktu kita mula menghina orang lain, keistimewaan itu bukan keistimewaan, tapi bala. Ketika mana Allah beri keistimewaan, wa imma fizikalnya, harta, ilmunya, apatah lagi kedudukan di sisi Allah. Pertama, kita tak boleh bangga depan orang lain. Aku wali, kau siapa? Tak boleh. Kerana itu rahsia. Allah tak suruh kita, bila Allah angkat kita ni untuk beritahu, saya nak beritahu, saya ni paling bertakwa ni pada awak. Tak. Memang kita buat ibadat, zahir nampak bagus pada dia, tapi dia nilai kita, saya tak tahu. Rahsia. Kalaupun kita nampak tanda-tanda Allah angkat kita, bukan cara untuk kita berbangga atas orang lain. Nabi SAW, bila berdakwah orang kafir, Nabi tak pernah pun kata aku lebih baik pada kamu. Dan memang Nabi lebih baik. Tapi Nabi duk sibuk cakap agama Allah ni, agama Allah ni. Sembahlah Allah sekian-sekian. Rasulullah tak sibuk bercakap tentang dirinya. Aku hebat, baik, malam-malam tahajud. Tengok tu, tengok ni, tak ada. Yang Nabi nak sampaikan perintah Allah. Ikut perintah Allah. Ya Rasulullah menjaga rahsianya. Artinya, saya katakan Allah kalau beri kelebihan tuan-tuan pergi Mekah, ada kelebihan kat Mekah. Pergi Madinah, pergi sekian-sekian, ada kelebihan. Itu bukan untuk kita cerita ke orang sewenang-wenang. Tanpa sebab, tanpa tujuan. Jauh sekali kalau niat kita nak berbangga, lagi tak boleh. Allah tak jadikan agama ini untuk kita berbangga atas orang lain. Dia untuk kita bersyukur dan untuk kita berkongsi. Kita tuan-tuan diajar kalau kita dapat nikmat. Kita nak nikmat kita ini juga orang dapat. Kita tak akan kata, biar saya seorang je dapat, orang lain jangan dapat. Tak. Ulama dia alim. Dia nak orang yang dengar pun alim. Dia tak nak, awak jangan alim pada saya. Tak. Dia nak orang ni alim. Dia tahu itulah tugas dia, menjadikan orang ni alim macam dia atau lebih pada dia. Sebab itu kita lihat ulama-ulama, waktu dia mengajar anak murid, tiba anak murid ni alim, maka dia pula duduk untuk belajar. Ini berlaku pada Usman Al-Mazini. Dan berlaku pada Imam Humaidi. Salah satu daripada ribuan contoh. Bagaimana orang ni benar dengan Allah. Ini Usman Al-Mazini ni anak murid kepada Sibawahi. Sibawahi ni pakar bahasa Arab. Imam Syafi'i belajar dengan dia. Dan seketika kemudian dia duduk belajar dengan Imam Syafi'i. Untuk melihat ketinggian bahasa Arab. Ini Humaidi, dia ajar Imam Syafi'i hadis. Ini ulama hadis. Tok guru yang hebat. Tapi seketika kemudian dia duduk belajar dengan Imam Syafi'i. Ini Sulaiman Al-Mahdi. Abdurrahman Al-Mahdi, maaf. Abdurrahman Al-Mahdi. Ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pakar hadis. Imam Syafi'i ambil daripadanya hadis. Sehingga Imam Syafi'i berkata padanya, kamu lebih faham hadis daripada aku. Kalau apa-apa, kamu kena tegur aku. Ini Abdurrahman Al-Mahdi duduk mengaji Imam Syafi'i. Sebab matlamat ulama ni jelas. Waktu dia mengajar, menyampaikan perintah Allah seorang alim. Dan bila orang ni alim, tanggungjawab dia selesai, maka dia akan turun pula menjadi murid untuk belajar. Sila belajar. Maka itu amanah. Tak ada ulama mengajar biar anak murid bodoh sentiasa. Pastikan awak semua bodoh tu, baru senang saya mengajar. Tidak payah mengajar anak murid cerdik. Kita pun tak nak bagi anak murid cerdik. Nak tidur biar tidur. Tidur. Senang. Boleh kuliah lagi tahun 2 tahun. Tak, para ulama tak begitu. Setiap kali dia mengajar, dia berharap anak murid dia akan jadi alim. Anak murid dia akan mencapai ilmu yang Allah beri pada dia. Dapat. Bukan lebih. Sebab itu kita lihat ulama yang mukhlisin, dia melahirkan ramai ulama-ulama lain. Dia mukhlisin. Akhirnya dia ni murid dia semua ulama-ulama yang hebat. Yang mungkin lebih ke depan daripada dia.
Mungkin dia tak pernah berdengki dengan anak murid dia ni. Dia tak pernah. Sebab dia dah melaksanakan tanggungjawab. Perintah Allah. Ya, kalau anak murid tak sampai macam dia, maka itu urusan Allah. Kita ayah, tuan-tuan ayah. Tuan-tuan nak anak-anak tuan-tuan sama macam tuan-tuan ke bawah pada tuan-tuan? Bukan kita nak anak kita lebih pada kita. Saya ni kalau tinggi 5 kaki, katakan. Saya nak anak saya 6 kaki. Kalau boleh lah. Saya ni kalau ada degree, saya nak anak saya double degree. Saya tak dengki anak saya. Saya ni kalau mengajar ada 10 orang dengar, saya nak anak saya kalau mengajar biar 100 orang dengar. Kalau saya ni takwa saya tahap ni, saya nak anak saya takwa tahap lebih tinggi. Tak ada orang pun, tak ada mak ayah yang nak suruh anak dia lebih rendah pada dia. Tak jumpa mak ayah macam tu. Kau jangan belajar bijak-bijak tahu. Ayah degree, kau pastikan diploma yang lebih. Tidak durhaka kau ni. Tak, kita tak jumpa ayah yang sesewel itu. Namanya ayah. Kalau sekiranya kita ni belajar kat sini, kita nak suruh anak kita lebih lagi. Kita nak kemampuan anak kita. Even fizikal, kita tak nak anak kita muka macam kita. Biar muka lawa lagi. Muka kita lawa dah ni, biar anak lawa lagi. Kalau boleh. Kita tinggi dah, kita nak anak tinggi lagi. Apa pun yang menjadikan anak kita sempurna, itu yang kita cita-citakan. Walaupun ia lebih pada kita. Kita tak kisah. Kita ni umur 60. Mati. Kita nak anak kita biar lebih sikit lah. Hidup panjang sikit umur. Tak ada orang bercita-cita biar anak dia mati dulu pada dia. Tanya ayah-ayah. Siapa nak suruh anak dia mati dulu pada dia? Semua tak pun biar saya mati dulu. Kalau kita tanya ayah, awak nak suruh awak mati dulu ke anak mati dulu? Kalau dia benar, dia kata saya kalau boleh biar saya mati dulu lah. Sebab ni yang saya buat ni untuk anak-anak. Maka ini jiwa ikhlas orang ayah. Demikian jiwa ikhlas orang ulama. Dia nak anak murid dia macam dia atau lebih pada dia. Ini yang kita maksudkan rahsia. Cerita rahsia. Dan bila kita cerita makrifat, maklum makrifat, kenal Allah. Rahsia tadi saya sebut keistimewaan yang Allah beri pada kita untuk bukan kita bangga. Tapi simpan, amanah. Tidak juga menghina orang lain. Tapi bila kita sebut makrifat, yang ini kenal Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Kenal Allah dalam melakukan ibadat, dalam bersyukur, dalam melakukan taat. Kita sekarang sedang mentaati Allah. Bukan kita taat orang ni, Allah. Kita sedang berurusan dengan Allah, bukan dengan orang ni. Kita sedang berzikir, menyebut nama Allah, bukan sebut nama orang ni. Maka kenal daripada itu. Biar ada beza lah sikit. Biar ada beza waktu kita buat perintah Allah dengan perintah orang. Takkan sama. Dan lebih teruk lagi kalau lebih rendah. Perintah orang bersungguh. Kalau perintah Allah lebih kurang. Ini orang bukan ahli makrifat. Kalau dalam mencari pujian manusia bersungguh. Dalam mencari pujian Allah buat lebih kurang. Tetapi waktu kita bersendirian dalam ibadat itu dalam pencarian pujian Allah. Orang yang lebih bersungguh-sungguh ibadat ketika sendirian, ia lebih benar berbanding orang beribadat sungguh-sungguh di khalayak ramai. Cuba kita tengok balik. Kita ibadat waktu bersendirian macam mana? Sembahyangnya laju. Semua laju belaka. Kalau depan orang, mula slow. Tukar gear rendah. Mula tukar sekian-sekian. Maka ini tak benar. Kita tak benar dengan Allah. Kita bukan ahli makrifat. Ahli makrifat waktu bersendirian, maka dia membuktikan kecintaannya kepada Allah SWT. Baik, ini huraian tentang istilah yang disebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.